Kerja, kerja, kerja. Ramai mencari pekerjaan. Tapi tak tahu macam mana nak memohon pekerjaan. Mari bersama saya kita rungkaikan. Hai semua, saya harap semua anda sehat dan juga fit sebab saya pun sehat dan fit selalu. Jadi kali ini saya ingin perkenalkan diri dulu. Mungkin ramai yang belum lagi kenal saya. Saya Matthew Barin. Saya pernah bertugas di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, Cawangan Negeri Sabah dan juga Cawangan Negeri Sarawak dalam lebih kurang 5 tahun lah. Jadi masa saya pernah bertugas dulu, ramai sangat yang bertanyakan bagaimana nak mohon pekerjaan dalam SPA. Ya. Kita bukan sahaja ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia iaitu SPA Persekutuan. Kita ada SPA negeri-negeri tertentu. Contohnya di SPA Negeri Sarawak ada, SPA Negeri Sabah ada, kita ada di SPA Negeri Johor, Kelantan dan juga sebagainya. Maka kali ini saya nak kongsikan sedikit iaitu 5 perkara yang anda perlu ketahui sebelum anda memohon apa-apa jawatan lah dalam perkhidmatan awam ni. Sebab saya nak anda semua, penonton-penonton semua, pastikan anda mencari pekerjaan yang sesuai pada diri anda. Pengalaman saya dulu, saya pernah menemuduga pelbagai jawatan lah, ya. Termasuk juga U41 iaitu untuk doktor, dari pemandu sehingga ke jawatan-jawatan grade yang lebih tinggi. Okey. Yang pertama sekali adalah anda perlu ada minat, ya. Minat yang sangat mendalam terhadap jawatan yang anda nak mohon tersebut. Jangan main tangkap muat sahaja mana-mana jawatan yang anda nampak ada kekosongan. Sebab dalam SPA ataupun sektor awam ni, kita ada banyak jawatan yang pelbagai. Pelbagai maksudnya dari tahap akademik, iaitu PMR ataupun SRP, tingkatan 5 SPM, STPM, diploma dan degree. Jadi anda perlu ikut kelayakan akademik anda tersebut. Sekiranya saya bagi contoh, kalau anda ada SPM sahaja dan anda ada sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran teras yang kredit. Kredit bermaksudnya adalah C ke atas. C, B dan A lah. Ya. Kalau zaman saya dulu, kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang dia gunakan grade iaitu A, B, C, D, E. Jadi kalau anda ada 5 mata pelajaran yang kredit tu, maknanya anda layak untuk beberapa jawatan tertentu. Dan bagi yang SPM ni pula, kelayakan SPM ni, kita ada banyak juga pecahan-pecahan jawatan yang ada dalam sektor awam ni. Contohnya separa perubatan. Separa perubatan ni adalah jawatan-jawatan seperti penolong pegawai perubatan, ya. Juru teknologi makmal perubatan, juru X-ray. Okey, saya bagi contohlah. Jadi bila anda mohon ini, pastikan anda minat. Sekiranya anda minat, anda pasti akan berjaya ataupun anda akan memberi perkhidmatan yang terbaik dalam agensi anda kelak lah. Okay. Seterusnya, seperti level degree, ataupun kelayakan akademik degree ni, anda boleh mula mencari mana-mana skim, sebab kita ada banyak skim. Kalau degree ni, kita ada beberapa skim, iaitu contoh, saya bagi contoh, pegawai tadbir dan diplomatik, ini skim M. Okay. Dan kalau jurutera, dia gunakan skim J, J41. Okay. Jangan hanya memohon sebab anda nak memenuhi kehendak anda, iaitu anda ingin ada pekerjaan dan anda tidak menganggur, tapi anda tidak minat.
Ini paling penting. Sebabnya nanti bila anda dah bekerja tu, anda macam terpaksa bekerja. Kadang-kadang anda akan ponteng, ponteng tak mau turun kerja sebab terpaksa, tapi tak minat dengan kerja tersebut. Yang seterusnya, yang kedua, anda perlu ketahui juga apa yang ada dalam pekerjaan tersebut. Maksudnya apa yang ditawarkan dari segi gajinya, allowance-nya, kemudahannya, kemudahan-kemudahan yang ada. Contohnya seperti cuti, kemudahan perubatan. Dalam sektor awam ni kita menawarkan gaji-gaji yang sangat kompetitif lah, dan cukup makan lah. Kata orang kalau kata nak kaya tu tak boleh lah. Kita bekerja dalam sektor awam ni, satu sebab minat, lepas tu kita nak menyumbang kepada negara, kepada sektor awam dan juga kepada masyarakat. Itu adalah tujuan utama untuk kita bekerja. Dan juga kalau kita lihat macam musim pandemik ni, COVID-19 ni, kita lihat kaki tangan awam ni antara pekerjaan yang stabil dan juga walaupun kita bekerja dari rumah, contohnya masa PKP dulu kan, kita bekerja dari rumah dan gaji tetap dibayar, tapi kita tetap menjalankan tugas-tugas kita dari rumah. Kita boleh menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet untuk kita menyampaikan perkhidmatan, untuk kita buat mesyuarat dan sebagainya. Okey, yang ketiga, kalau tuan-puan merujuk kepada portal SPA, dalam tu maklumatnya memang dah banyak, lengkap, banyak maklumat yang anda boleh perolehi dari segi kekosongan pejawatan, deskripsi tugas-tugasnya, semua ada dalam tu. Pengambilan dalam sektor awam ni ataupun SPA ni adalah sepanjang masa. Tuan-puan kena ingat bahawa setiap tahun mesti ada pegawai yang pencen. Ada pegawai yang dibuang kerja. Ingat, yang bertugas dalam sektor awam ni boleh dibuang kerja sekiranya kaki tangan awam ni menghadapi ataupun dikenakan masalah disiplin, dikenakan tindakan disiplin, dan juga penjawat awam ni juga ada yang boleh meletak jawatan lah, sekiranya mungkin mereka menjalankan perniagaan sebagai kerja sepenuh masa. Lepas tu dia nak lepaskan jawatan tersebut, jadi mereka boleh lepaskan jawatan dalam sektor awam, jadi dia akan menjadi kosong. Jadi itu sebabnya kita membuat pengambilan sepanjang masa. Jadi kalau tuan-puan nak mohon, pastikan permohonan anda tu sentiasa dikemaskini setiap tahun, sebab kita akan panggil sekiranya tuan-puan layak terhadap mana-mana jawatan lah. Maksudnya sekiranya anda layak untuk memohon jawatan bertaraf SPM tadi tu, dan anda melepasi kriteria dan syarat-syaratnya, anda pasti akan dipanggil untuk temuduga. Okey, sebelum kita pergi jauh, sila tuan-puan subscribe dulu channel Supermat Sharing ni, sebab saya akan menyediakan video. Lepas ni saya akan sediakan satu video berkaitan dengan temuduga, berkaitan dengan kenapa anda tidak dipanggil temuduga, kenapa anda gagal temuduga, dan persediaan untuk anda menghadapi temuduga dengan cemerlang. Okay, sila subscribe sebelum anda terlupa. Okey, seterusnya lokasi penempatan. Yang keempat, lokasi penempatan ini anda perlu faham. Bila anda mencari pekerjaan ni, anda kena tahu di manakah anda akan ditempatkan kelak. Contohnya sekiranya anda berada di negeri Kelantan ataupun di negeri Sarawak. Okey, anda jenis yang tak suka nak berpindah randah, mungkin anda nak berada di negeri anda sendiri, baik jangan mohon di SPA Malaysia. Baik anda mohon di SPA negeri Kelantan ataupun di SPA negeri Sarawak tersebut, sebab mereka ada juga
jawatan-jawatan yang khas untuk anda bertugas di kerajaan negeri masing-masing tadi itu. So anda mohon, contoh kalau di negeri Sarawak, anda boleh mohon melalui portal e-recruitment SPA negeri Sarawak. Okey. Dan seterusnya, kalau anda berminat untuk bertugas di merata-rata negeri, contohnya di Putrajaya, anda juga berminat nak bertugas di negeri Sabah, ataupun di negeri Kedah dan sebagainya, anda boleh memohon di SPA Malaysia. Sebab di SPA Malaysia ni kita ada banyak jawatan. Kalau ke semua skim tersebut, kita ada lebih 300 perjawatan mengikut grade dan juga skim tersebut. Jadi anda boleh mohonlah, mohon mana-mana yang anda rasa sesuai dengan akademik anda dan juga skill yang anda ada, latar belakang akademik anda, pengalaman anda boleh mohon. Dan seterusnya, yang kelima, ini yang sangat penting lah. Kalau anda mohon ni, tolong jangan minta orang lain yang menguruskan permohonan dalam sistem. Masa saya temuduga dulu, pernah ada calon, bila saya tanya, cik ni mohon perjawatan ini melalui apa? Bagaimanakah anda memohon jawatan tersebut? Dia menjawab saya, saya minta saya punya aunty untuk memohon. Dia mungkin aunty dia tu kerja di sektor awam, ataupun mungkin dia tak ada komputer di rumah. Maklumlah kan, zaman-zaman budak-budak baru habis sekolah tu, dia limited lah, terhad pergerakan dia. So dia minta aunty dia tu untuk memohon dalam sistem. Jadi kita tanya dia, adakah anda tahu tentang jawatan ni? Saya kurang tahu lah tuan. Ini masalahnya. Jadi anda patut menelaah, maksudnya anda patut mengkaji tentang jawatan tersebut. Jangan hanya baca dalam portal. Kita dalam portal SPA itu memang ada deskripsi tugasnya, dia punya maklumat ringkas berkaitan dengan jawatan tersebut. Tapi sebaik-baiknya tuan-puan kena pergilah buat kajian, do your homework, pergilah ke jabatan tersebut. Misalnya pergi ke satu agensi kerajaan yang ada jawatan yang anda mohon tersebut, pergi tengok, study, pelajari ataupun kaji dia punya carta organisasinya, di mana penempatan jawatan yang anda mohon tersebut. Lepas tu kalau ada peluang, anda bercakaplah dengan pegawai di kaunter tu. Jawatan ABC ni macam mana ya tuan? Di mana penempatannya dah? Boleh ceritakan sikit tak? Tanya, sediakan soalan, tanya 2-3 soalan cukup. Tapi janganlah sampai mengganggu pegawai tersebut bertugas, menjalankan tugas. So itu antara 5 perkara yang saya boleh kongsikan kepada tuan-puan untuk kali ini, sesi ini. Jadi saya akan sediakan lagi video yang seterusnya. So jangan tertinggal, tolong tekan subscribe, like, lepas tu boleh kongsikan kepada rakan-rakan semua supaya anda semua tak terlepas dengan video-video seterusnya, sebab video-video seterusnya akan menjadi lebih menarik. Dan sekiranya tuan-puan ada persoalan, sila bagi komen kat bawah, bagilah komen yang anda nak tahu. Mungkin anda nak tahu video yang saya boleh keluarkan lepas ni, ataupun kalau ada persoalan dan sebagainya, boleh komen di bawah. Lepas tu anda boleh juga semak link-link kat bawah tu yang saya akan linkkan anda. Contohnya laman web SPA, www.spa.gov.my, itu adalah SPA Malaysia, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. So anda boleh link kat situ, anda boleh mula mohon. Dan keep in touch, connect to my channel Supermed Sharing. Don't forget to subscribe, like and share. Terima kasih kerana menonton video ini, dan saya berharap
Kita berjumpa lagi di video seterusnya dan moga anda semua sentiasa berjaya dalam apa yang anda ceburi. So, terima kasih. Kita jumpa lagi. Thank you very much.